Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, kita berjumpa lagi. Tajuk minggu ini adalah Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' atau nama lainnya dipanggil Haji Perpisahan. Anak-anak boleh melihat di muka surat 156 sehingga 160. Kita akan belajar tentang latar belakangnya, kronologi peristiwa, isi khutbah dan iktibar daripada Hajjatul Wada'. Baiklah, Hajjatul Wada', Allah telah menurunkan surah Al-Ma'idah ayat 3 di Arafah, iaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baiklah, ini menunjukkan bahawa Islam itu telah lengkap. Baiklah, peristiwa sebelum berlakunya Hajjatul Wada', apa yang telah berlaku? Nabi Muhammad SAW sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Baiklah, berapakah bilangan kaum muslimin yang telah menyertai Hajjatul Wada'? Baiklah, seramai 90 orang. Dan tarikh Nabi Muhammad berangkat ke Mekah ialah pada 25 Zulqaidah tahun ke-10 Hijrah. Jadi tahun inilah Nabi berangkat ke Mekah untuk melakukan Hajjatul Wada' atau dipanggil Haji Perpisahan ataupun Haji terakhir sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, inilah kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Ianya bermula di Zulhulaifah, ya. Baik, boleh tengok di Zulhulaifah, dari Madinah, Nabi dan kaum muslimin ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini dan berihram. Kemudian di Zutua, berhampiran dengan Mekah, Nabi meneruskan perjalanan di Zutua ni dan berhenti di sini dan bermalam, untuk bermalam, kemudian untuk masuk ke dalam Mekah. Baik, sampai sahaja di Mekah, iaitu di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian pada 8 Zulhijjah di Mina, Nabi telah bermalam juga di situ dan keesokan harinya ke Arafah. Baik, 9 Zulhijjah di Arafah, Nabi telah melakukan ibadat wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak ramai. Dan pada 10 Zulhijjah di Muzdalifah, Nabi telah menuju ke sana dan bermalam di sinilah, di Muzdalifah. Baiklah, seperti yang kita ketahui, apabila tiba saja 11 hingga 13 Zulhijjah, maka kita diharamkan untuk berpuasa sebab kita merayakan Aidil Adha atau dipanggil Hari Raya Haji. Baiklah, apa yang berlaku? Nabi melakukan ibadat melontar jamrah dan menyembelih unta, melontar batu, ya, dan sembelih unta, tak kira lah unta dan sebagainya untuk kita. Dan yang terakhirnya, bila telah lengkap 3 hari di Mina, maka di Mekah apa yang Nabi lakukan? Nabi kembali ke Mekah, melakukan tawaf, kemudian bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan haji. Jadi daripada Mina ni, Nabi bertolak semula ke Mekah, buat lagi tawaf sebanyak 7 kali, kemudian selesai saja, maka Nabi kembali ke Madinah. Baiklah,
Ini adalah kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Panjang perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah melakukan ibadat haji pada tahun tersebut. Seterusnya, okey, Hajjatul Wada' ni kita tahu pada 9 Zulhijjah Nabi melakukan wukuf, dan Nabi tu juga telah melakukan khutbah. Dia baca khutbah terakhir dia. Apa dia khutbah, isi penting daripada khutbah tersebut? Okey, yang pertama, baiklah, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Jadi Nabi naik ke atas bukit, Nabi pun bercakap tentang tanggungjawab kita sebagai seorang Islam ni untuk mengeratkan silaturahim sesama kita. Okey, baik. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pegangan hidup. Al-Quran kita dah tahu banyak ayat-ayat menceritakan tentang perjalanan Nabi, cita-cita Nabi, hukum hakam dan sebagainya. Al-Sunnah ni adalah menguatkan lagi tentang cerita yang diceritakan melalui Al-Quran. Al-Sunnah kita dah tahu ada tentang hadis Nabi dan sebagainya untuk kita jadikan pegangan hidup kita. Seterusnya, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Okey, kita wajib mentaati kalau selagi dia tidak menyuruh kita melakukan kemudaratan, selagi itulah kita boleh ikut. Baik, seterusnya, mendirikan solat fardu, puasa, zakat dan haji. Ni rukun Islam yang ada 5 tu lah. Jadi kita dah tahu dalam Isra' dan Mi'raj Nabi diberi tanggungjawab untuk solat daripada 50 turun kepada 5. Kemudian kita perlu pula berpuasa, kemudian ada sikit duit kita pergi zakat, dan ada lagi harta yang banyak kita boleh pergi haji bagi yang mampu. Seterusnya, apa lagi isi utbahnya? Menjauhi riba. Dan kita tahu riba ni adalah haram, jadi kita kenalah menjauhinya. Inilah antara isi-isi yang kita perlu tahu dan perlu kita ingat bahawa inilah yang Nabi titipkan kepada kita agar kita melaksanakannya dan kita menurutinya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Apa yang Nabi cakap itu adalah perintah Allah. Baiklah, seterusnya, apa dia iktibar? Iktibar ni adalah apa yang kita patut dapati daripada Hajjatul Wada'. Baik, yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat. Tak kiralah kita nak solat ke, nak puasa ke, zakat dan haji, kita kena lakukan dengan sungguh-sungguh agar kita punya ibadat tu diterima oleh Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pegangan hidup. Itulah yang Nabi titipkan kat kita sebelum baginda wafat. Al-Quran jangan lupa baca. Kita tak tahu sikit, kita tanyalah orang yang berilmu dan sebagainya. Seterusnya, umat Islam mesti hidup bersatu padu, barulah ada kerjasama dan sebagainya. Makin kuat kekuatan yang ada pada umat Islam. Baik, seterusnya, sentiasa mengasihi Nabi. Sebab itulah kita dituntut berselawat ke atas Nabi. Sentiasalah kita ingat kepada Nabi. Kita sangat sayang kepada Nabi. Sebab apa? Nanti di akhirat Nabilah yang akan bagi syafaat kepada kita. Jadi jangan lupa kita berselawat setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, apa dia yang dapat kita pelajari daripada Hajjatul Wada' ni? Okay, ada 2 perkara yang kita perlu ingat. Nabi ajar kita apa dia? Cara melaksanakan haji. Kronologi yang kita buat tu lah. Yang adalah 8 tu. Daripada Malaysia nak ke Mekah, nak masuk sebelum ke Mekah kita kena pergi mana dan sebagainya. Cara-cara melaksanakan haji kita kena perlu ada dan perlu belajar. Keduanya, meninggalkan pesan agar kita memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Apa pesanan Nabi? Inilah Nabi tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, taati pemimpin, rukun Islam kena buat, jauhi perkara-perkara yang Allah tidak suka. Baiklah, semoga perkongsian daripada saya ini anak-anak dapat menimba sedikit ilmu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.